Okey, boleh. Okey. Ni dah buat apa? Belum. Saya buat kat Canva. Tapi ringkas je, ada 6 saya punya kan storyboard kan. So apa yang saya plan tu ada kat situ lah. Okey, jadi saya ni SDG 7, Affordable and Clean Energy. And then saya cikgu matematik, tapi saya cuba untuk tengok dalam subjek sains tingkatan 4. Tema 2, penyelenggaraan dan kesinambungan hidup. Bab 4, teknologi hijau dalam melestarikan alam. 4.1, kelestarian alam sekitar. Okey, jadinya untuk paparan yang pertama, okey, untuk paparan pertama dalam cadangan saya lah, saya akan paparkan standard pembelajaran and then mengetengahkan apa yang audiens perlu tahu. Contoh gambaran-gambaran kasar, mungkin bukan dari segi grafik. Ini saya ambil grafik-grafik daripada Canva je. Sebab untuk pembuatan video belum lagi. Dan masa yang slide pertama tu Doktor, yang tu nanti saya akan paparkan apa tu SDG 7 sekali lah. Okey, untuk paparan yang kedua, so dekat sini saya akan paparkan gambar-gambar masalah-masalah dunia sebenar. Jadi mungkin akan based on Google, saya akan letak site, citation ataupun kalau dapat tambah daripada real life surrounding kan, persekitaran sebenar. Kalau saya jumpa, saya boleh masukkan. Tapi dia punya letak tu macam pam kita masukkan tau, untuk tunjuk apa yang saya cuba nak sampaikan. So yang pertama tadi tu tentang SDG 7 tu apa. Lepas tu kenapa saya nak kait dengan topik pembelajaran, okey, sains tingkatan 4. Kemudian saya akan masuk masalah dunia sebenar. So audience terutamanya student, dia nampak okey, masalah dunia sebenar tu apa. Sebab mereka tahu masalah tapi diorang tak tahu sebenarnya contoh-contoh masalah sebenar tu apa. Contoh macam bencana alam sekarang ni yang berlaku, sampah yang berleluasa, and then kilang, perumahan, pemanasan global, macam banjir kilat sekarang, suhu tak menentu, kejap naik, kejap turun. So semuanya berkait dengan masalah dunia sebenar kan. Tapi ramai yang tak nampak. Sebab saya ada buat juga beberapa interview awal dengan pelajar sebelum ni. So nampaklah ramai yang tak tahu pun. Okey, kemudian saya akan teruskan dengan, saya akan masukkan sesi temu bual tau Doktor. Bersama pelajar ke dan juga sesi temu bual dan lakonan situasi secara ringkas. Okey, saya dah dapat pun saya punya pelakon terdiri daripada staff cleaner sekolah, community, guru mata pelajaran sains, sejarah ke sekolah saya, and then murid-murid dari kelas depan, pertengahan dan juga yang lemah. So bila kita interview tu, temu bual pelajar tu nampak ada yang bagi contoh macam kat rumah. Ada pelajar ni, dia pandai kalau dia tutup Swiss, dia tutup cabut plug. Tapi ada pelajar dengan bangganya, cikgu, bil elektrik kat rumah saya 500 sebulan. So dengan bangganya, so macam saya cakap, is that good for you? Itu bagus ke sebenarnya untuk bumi kita, 500 sebulan? Dia pun tak tahu. Pada dia macam semakin banyak bil elektrik tu, nak tunjuk yang mereka ni kaya lah sebenarnya. Tapi silap kat situ. Jadi kita cuba untuk kaitkan dengan kesedaran lah sebenarnya, lebih kepada kesedaran. Okey, seterusnya. So daripada situ juga video saya nanti akan paparkan contoh-contoh bil elektrik yang saya boleh dapatkan daripada audiens tadi tu, dan juga contoh-contoh barangan elektrik. Macam sebenarnya cikgu-cikgu sebelum ni tunjuk juga, kalau kita nampak dekat rumah kita penggunaan elektrik yang tinggi tu apa. Dan saya nak tekankan sebenarnya pembelian barang elektrik dari segi cekap tenaga. Sebab ada yang tahu, ada yang tak tahu. Kita tahu sekadar tahu, tapi sebenarnya apa itu cekap tenaga. So saya akan tekankan tu juga dalam video ni. Jadinya penggunaan aplikasi dan juga kesedaran penting tentang cekap tenaga tu memang perlu dipraktikkan sebenarnya. Bukan sekadar ibu bapa ataupun cikgu tau. Tapi lebih kepada generasi kita sekarang, iaitu remaja, pelajar kat sekolah kita. Okey? Sebab saya percaya daripada pelajar ni, dia akan ubah generasi kita. Dari sekecil-kecil
inisiatif. Jadinya pelajar-pelajar ni pun ada yang tak tahu. Bila saya tanya, cekap tenaga pernah nampak tak kalau pergi kedai elektrik? 5 bintang, 4 bintang, 3 bintang, 2, 1, apa beza dia? Kenapa ada barang elektrik yang tak ada pun bintang-bintang? So pada dia tu bintang tu sekadar bintang. Yang mereka tahu kalau 5 bintang tu, oh bagus kot. Tapi tak tahu apa yang bagus, kenapa bagus. Okey, dan kebanyakannya kalau pekerja kedai sendiri pun ada yang tak sedar juga sebenarnya 4 bintang dan 5 bintang tu dah boleh dah sebenarnya untuk consume preserve tenaga yang baik. Dan kebanyakan masyarakat kita, saya interview secara kasar lah, termasuklah staf dekat sekolah kan, staf cleaner, staf pejabat. Mereka sendiri, mereka cakap kalau beli barang elektrik biasanya akan beli yang murah biasanya. Lagi-lagi macam budaya masyarakat kita. Sebab nak jimat kos kan, nak jimat bajet. Tapi dekat situ sebenarnya kalau ikutkan memang nampak mahal barang elektrik. Tapi yang mahal tu sebenarnya yang save energy. Jadi kesedaran tak banyak yang tahu. So basically saya punya video akan lebih tekankan tentang kesedaran tau. Cekap tenaga dan kaitkan dengan SDG. Kemudian paparan seterusnya tentang inilah saya akan tekankan, saya dah cakap tadi tu tentang perbezaan bintang-bintang berkelipan ni dekat peti ais, dekat aircon tu yang biasa kita guna kan. Peti ais lagilah sebab dia 24 hours kan kita on kan. Aircon macam jarang, macam iron, apa lagi banyak sangat kat rumah kita yang menggunakan cekap tenaga ni. Okay, and then last sekali saya akan rumuskan dengan pengajaran daripada apa yang kita perlu dapat dan kita boleh dapat sebenarnya. Contohnya macam saya kata tadi, kita perlu gunakan barang-barang cekap tenaga 4-5 bintang. Biar mahal ketika membeli tapi boleh membantu dalam menjimatkan tenaga dan menyelamatkan bumi. Sekian, terima kasih. Dari SDG berapa ni? 7. 7. Okey, sesuai lah. Memang sesuai. Okey, cuma tadi kata ada tanya komuniti sekolah kan berkaitan bintang tu. Tentang apa? Yang bintang-bintang tu lah. Betul. Energy tu. So itu boleh juga kalau masukkan sekali dalam video. Okey. Maksudnya kita nak macam orang tahu yang sebenarnya masih ramai yang tak aware pasal ni. So tu maksudnya jugalah yang tadi mula-mula berkaitan interview dari segi bil kan. Dari segi bil elektrik. Lepas tu yang kemudian berkaitan star. So okey lah. So nampak dia punya participatory tu. Okey. Okay, so mungkin bolehlah juga kalau nak ada juga interview berkaitan komuniti pun boleh mencadangkan juga macam mana cara-cara lain untuk jimat elektrik ke. Betul. Jadinya masa Jadi buat tak hanya mencari salah lah, maksudnya kita betul. seimbang, jangan mencari salah saja dan kita Betul. ada juga komuniti yang bijak. Macam tu lah. Betul, sangat betul. Okay. Dan kalau doktor nak tahu, yang bagi idea yang dengan bangganya RM500 pelajar kelas hadapan tau. Tapi yang pandai untuk kontrol, dah cabut switch lepas guna, bukan setakat tutup, itu adalah kelas yang bottom. Sebab dia So dekat situ nampak. sebenarnya dia sayang duit. Ya, dia sayang duit. Situ. Dia mesti kena marah dengan parents dia kan, dengan mak ayah. Masih je. Itulah. Okay. Alright, so okay cikgu, kita ada lain nak bagi cadangan pada Cikgu Azhar. Cikgu Kecil rumah, tanam pokok sekitar rumah. Tanam pokok. So kita boleh juga kita tanya komuniti macam mana cara dia menjimat tenaga. Mungkin dia boleh tunjuk-tunjuk sekeliling rumah dia, ni cara dia, yang ini cara dia, mungkinlah macam tu. Okay. Terima kasih doktor. Alright. Terima kasih Cikgu Azhar daripada Kumpulan 5 kan? Betul. Okay, Kumpulan 2.